Inilah dia kacang pol saya yang dah siap ya. Tengok tu, saya suka gunakan roti ni sangat crunchy bila dah dibakar dan dicicah pula dengan kuah kacang pol yang sangat sedap . Nak tahu macam mana cara membuatnya? Jom ikuti saya terus. Jangan ke mana-mana. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar kalian hari ini? Diharap semuanya sihat-sihat dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ini saya nak tunjukkan macam mana nak buat kacang pol ya. Kacang pol ni sedap dimakan bersama dengan roti . Jom kita tengok apakah bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat kacang pol ni. Saya gunakan 1 paket daging kisar jenama Ramli yang saya rebus sekejap. Kemudian saya toskan dia dan saya basuh Saya basuhkan dia di bawah air pipe yang mengalir. 2 tin kacang fol, 1 tin baked bean. Kacang fol ni satu saya blender, tak berapa halus sangat, dan yang lagi 1 tin ni saya hanya pecah-pecahkan dia saja biar dia kasar, terasa kacang dia sedap. Dan saya gunakan 2 sudu besar serbuk kari, 2 sudu besar serbuk kurma, 1 sudu besar serbuk ketumbar, 3 biji bawang merah besar, 5 ulas bawang putih dan 1 inci halia. Tak lupa saya gunakan 2 sudu besar minyak sapi Dan saya akan juga tambah bahan-bahan lain semasa saya menumis nanti. Tapi sebelum tu saya akan blenderkan dulu bahan-bahan ni semua Okey, jom kita mulakan. Mula-mula saya panaskan minyak dan saya letakkan lebih kurang dalam 1 sudu besar margarin saya cairkan. Kemudian saya letakkan bahan-bahan yang saya dah blender seperti bawang halia dan bawang putih tadi. Kita akan gorengkan dia sehingga berubah warna dan berbau harum. Api jangan terlalu besar. Apabila dia telah sedikit garing dan membawa harum, saya masukkan rempah-rempah tadi rempah-rempah serbuk seperti serbuk ketumbar, serbuk kari dan juga serbuk kurma. Serbuk ketumbar ni jangan letak banyak-banyak sebab nanti bila banyak sangat rasa dia macam pelik dia ada pedas sikit nanti. So just letak 1 sudu besar cukup. Nak letak serbuk jintan manis boleh, tapi saya tak letak Kemudian saya letakkan daging tadi, daging yang saya dah rebus sebentar tadi. Kita kacaukan rata. Jika perlu boleh tambahkan sedikit minyak tapi saya tak. Saya just gunakan yang apa yang ada tadi yang saya tuangkan tadi. Kemudian kita kacaukan dia supaya dia merata dan sebati dengan rempah ratus kita tadi yang dalam kuali tu. Okey, saya tambahkan air panas senang cerita kalau kita letak air panas ni dia terus mendidih jadi mudah. Saya letakkan air panas kowe, saya terus tuangkan dalam tu dan kita kacau lagi. Kepekatan dan kecairan mengikut kita punya suka. Kemudian saya letakkan 1 tin kacang pol tadi yang saya dah blender, tak berapa halus juga, dan saya letakkan separuh baked bean, saya blenderkan sekali. Sementara separuh baked bean lagi saya akan hancurkan kasar-kasar bersama dengan 1 tin kacang pol Kita kacaukan bahan-bahan ramuan kita ni tadi dengan api sederhana besar. Biar dia pecah minyak Kemudian kita masukkan garam, saya letakkan Maggi cukup rasa dan saya akan letakkan gula Gula ni mengikut kita punya selera. Kalau kita rasa ada manis sikit, kita letakkan gula sedikit dan begitulah sebaliknya ikut kita punya tekak kita nak manisnya macam mana. Kemudian saya tambahkan lagi air. Saya cairkan dia lagi sedikit dan kita akan biarkan dia mendidih sehingga dia pecah minyak. Okey, kemudian saya masukkan sekali kita punya minyak sapi yang 2 sudu besar tadi Saya letakkan dia dan kita akan kacaukan dengan api yang macam saya cakap tadi sederhana besar supaya kita punya bahan tumisan masak sempurna. Kemudian kita ambilkan 1 tin kacang fol tadi bersama dengan setengah tin baked bean. Kita hancurkan kasar-kasar dan kita tuangkan ke dalam kuah.
Kacau merata sehingga betul-betul sebati dengan kuah kita dan dia cukup masak. Masaklah sehingga mendidih dan sempurna tanaknya. Saya letakkan 1 keping asam gelugur atau asam keping. Okey, kuah kita pun dah masak, matikan api. Sementara tu saya nak tunjukkan bahan-bahan tambahan yang kita gunakan untuk nak dimakan bersama dengan kita punya kuah kacang pul tadi. Okey, saya gunakan limau kasturi yang dah dibuang biji, biji bawang yang saya potong dadu, serta beberapa batang lada hijau, potongkan begini. Dan juga nanti saya akan gorengkan telur mata lembu untuk diletakkan dalam kuah kita. Dan roti saya gunakan roti ni, saya akan sapukan dengan margarine atau plantar. Kemudian saya akan bakar. Nak gunakan roti yang 4 segi macam dijual-jual di kedai menjual kacang pun tak masalah. Itu ikut selera. Saya suka gunakan roti ni sebab dia bila dah dibakar tu dia crunchy, dia lama. Bila kita celup dalam kuah, dia tak cepat lembut. Dia tak cepat lembek. Memang sangat sedap guna roti ni. Nak guna roti yang macam mana sesuai selera kita. Tak masalah. Semua boleh. Okey, saya akan sapukan margarine di setiap roti ni dan saya akan bakarkan dia sekejap. Kemudian kita ambilkan kuali apa-apa yang lepi ke yang tu tak kisah. Dah sapukan plantar atau margarine, kita bakarkan kita punya roti ni sehingga dia sedikit garing. Nak garing macam mana tu ikut suka kita. Macam saya suka garing-garing sikit. Kita bakarkan sebelah. Apabila sebelah dah masak, nanti kita terbalikkan dia. Buatlah sehingga habis dan berapa banyak yang kita nak buat. Memang mudah. Kalau nak makan bersama kuahnya tapi tak mau bakar roti dia pun tak masalah. Sesuai selera kita. Ikut selera kita nak makan macam mana. Alhamdulillah. Siaplah sudah set kacang pul yang saya buat hari ni. Tengok tu. Memang sangat menyelerakan. Lebih lagi bila kita makan menggunakan roti ni. Okey, kuah dia ni bila kita makan, kita perahkan limau kasturi tu, memanglah sangat sedap. Cicah pula dengan roti yang panas-panas, rangup roti ni. Dan lagi satu, semasa kita nak serve kita punya kuah ni, kita masukkan dalam mangkuk, kita cedokkan 1 sudu besar minyak daripada kuali kita tadi. Jadi minyak ni kita letak kat dalam kita punya kuah, bila kita serve taklah nampak kuah kita tu lesu. Jadi nampak ceria sikit bila ada dia punya minyak tu. Bagi perempuan yang suka video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan resipi-resipi menarik yang saya akan kongsikan di minggu-minggu ke depannya. Juga supaya saya lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video masakan yang saya akan kongsikan bersama kawan-kawan yang sama minat. Sekianlah saja perkongsian saya pada hari ini. Diharap bermanfaat buat semua. Akhir kata, selamat mencuba. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum